lelaki yang cuba jadi perempuan, atau orang perempuan yang cuba jadi seperti lelaki. Kalau kaki tangan kerajaan tu pun kita tahu. Misalnya kalau dia outstation, dapat naik kapal terbang percuma, macam mana kita tahu dia tu kaki tangan kerajaan? Aziz. Kalau askar kadang-kadang lah mungkin dia pakai dia punya uniform. Kalau bukan askar pun dia pakai dia punya blazer, dia pakai dia punya dress code, siap ada nama pula tu. Kadang ada lambang kementerian. Kita pun berbual, kita tanya ada mesyuarat ke? Sebab kita dapat agak lah. Ataupun kita kata apa? Ada kursus ke? Jadi biasanya kita mulakan perbualan dengan orang yang baru ni, kita cakap tentang diri kita yang kita tahu, dan orang tu pun akan tanya benda yang dia tahu je. Jaranglah kita sembang sebenarnya benda yang lebih mendalam. Dan elok macam itulah, dia tak sensitif. Misalnya katalah dia seorang menteri, dia tahu dia menteri, kita pun tahu dia menteri. Jadi maknanya kalau dia menteri, dia kerajaan lah sekarang. Jadi kita sembang yang dia buat je lah, yang kita tahu. Kalau dia Kementerian Kesihatan, mungkin kita sembang, macam mana sekarang vaksin kan? Ada dos ke berapa sekarang? Kalau negara luar ada banyak dos lah. Jadi tuan-tuan, itu yang dimensi yang pertama. Maknanya diri kita yang kita tahu dan orang lain juga tahu. Nama, kalau kita pergi kursus kan kita perkenal, nama saya Samsul Bahrin bin Harun, saya daripada jabatan sekian-sekian, saya telah berkhidmat. Semua tu orang dah tahu dah. Orang dah tahu. Yang kedua ialah diri kita yang kita tahu tapi orang lain tak tahu. Ini dipanggil rahsia. Yang tadi yang kita tahu orang lain tahu tu dipanggil benda yang terbuka. Yang kita tahu orang lain tak tahu, ini rahsia. Sekarang ni pun ada benda yang tuan-tuan rahsia daripada saya dan saya rahsia daripada tuan-tuan. Contoh Aziz, apa dalam pemikiran Aziz rahsia tu, zahir semua ada kat sini, dengar benda yang sama, tapi dalam pemikiran Pak Din lain, dalam pemikiran Sabtu semua lain. Itu rahsia. Dalam emosi kita pun rahsia sekarang. Tapi kita tahulah, orang lain tak tahu. Dalam hati nurani kita pun rahsia. Rahsia. Yang rahsia ni jangan mudah nak beritahu orang lain. Jangan mudah nak beritahu orang lain. Dalam pemikiran kita tu yang kebanyakannya rahsia, jangan mudah nak beritahu orang lain. Ataupun kalau nak beritahu orang yang yang memang perlu tahu je. Misalnya saya kaunselor, jadi kadang-kadang bila klien jumpa saya, ada benda yang dia rahsia dengan suami dia, dengan isteri dia kena beritahu saya. Kalau tidak, saya tak dapat bantu dia. Sebab benda yang rahsia ni kadang-kadang dia di antara punca mengganggu diri kita lah. Segabut, tak boleh selesai. Tapi orang lain tak tahu apa kita fikir ni. Kat tempat kerja banyak benda kita rahsia kan. Kita pandang bos tu, kita ada pemikiran tertentu terhadap bos, tapi kita rahsia. Kita ada emosi tertentu terhadap bos, kita rahsia. Tapi rupanya yang tu mengganggu. Tapi jangan cerita pada semua orang. Cerita pada orang tertentu sebab perlu cerita, sebab dia boleh bantu kita. Macam dalam pemikiran saya sekarang terhadap tuan-tuan ada tapi ada yang saya simpan lah. Kita dah kenal berapa tahun tau, Imam, kita dah kenal berapa, 6 tahun lebih kurang kan.
Pasti tuan-tuan ada benda yang tuan-tuan fikir tentang saya juga ada benda yang saya fikir tuan-tuan. Emosi kita pun macam tu. Bila jumpa Bang Aziz ada emosi tentu. Bang Aziz bila jumpa saya, insya-Allah harap-harap dia sukalah. Kalau dia tak suka pun itu rahsia dia, kan? Jangan cerita. Jangan cerita. Tapi kalau kita perlu cerita, pastikan orang tu memang orang yang memang perlu tahu dan dia boleh bantu kita untuk baiki diri kita. Jadi kalau cerita dalam kaunseling, sebenarnya bila kita nak bantu orang tu, sebenarnya kita cuba minta yang kau rahsia tu lah. Sebab mungkin yang kau rahsia ni yang mengganggu kau ni, kan? Misalnya dia ada masalah dengan isteri dia, kan? Dengan isteri dia pun dia tak cerita apa yang jadi punca tu. Jadi kita pasal apa kan? Pasal apa kan tu isteri atau suami pilihan sendiri kan. Suka sangat, dah bercinta sampai bertahun-tahun. Bercinta bertahun-tahun, bertunang bertahun-tahun, lepas tu nikah. Nak tunggu anak pun bertahun-tahun, dah dapat anak. Macam mana boleh bergaduh? Jadi ada benda yang dirahsiakan. Tapi kadang-kadang ada orang cerita benda yang patut dia rahsia, dia tak rahsia. Contoh, ini ada kes lah, tapi tak cerita kat mana. Dia dah menikah, dia pergi cerita dekat pasangan dia, sebelum saya menikah dengan awak sebenarnya saya dah berkawan dengan seorang banyak tahun. Jadi kami ni dah berkawan macam suami isteri lah. Aduh. Jadi pasangan ni memang apa ni bengkak lah, kan? Berkawan lama dan dah macam suami isteri. Jadi mulalah pemikiran tu fikir macam-macam lah. Bila dia guna perkataan, mungkin dia salah guna perkataan tu. Tapi bila dia kata macam suami isteri, pasangan dia fikir tak macam-macam. Apa macam suami isteri? Bila macam suami isteri bermakna dia tak buat dengan orang lain, tapi dengan pasangan tu dia buat. Betul? Jadi rupanya benda ni patut dirahsia. Kau dah nikah dengan si A, dulu kau kawan dengan si B bertahun-tahun, macam apa pun kau jangan cerita. Benda tu patut simpan je. Dalam syariat Islam pun dia tak suruh cerita. Itu dah lepas. Kau pergi cerita buat apa? Bukan senang nak baiki keadaan tu. Pasangan dia, saya tak mau sebut yang jumpa saya tu isteri atau suami lah. Pasangan dia tu pula tak mau jumpa kita. Tak mau jumpa kita. Dia kata kaunselor tahu apa? Kita pun kaunselor memang tak tahu apa pun. Kita tahu apa yang orang cerita kat kita lah, baru kita boleh faham siapa diri dia sebenarnya. Okey, mana jadi jangan cerita. Jadi pasangan hidup pun jangan congkir sangat. Jangan congkir. Awak boleh tak cerita dulu macam mana kehidupan awak sebelum kahwin dengan saya? Alamak, jangan jawab soalan tu. Dah awak tak perlu tahu lah. Saya dah terima awak sebagai isteri, saya dah terima awak sebagai suami seadanya. Apa yang kurang kita sama melengkapi. Apa yang perlu kita baiki, kita sama-sama baiki. Apa yang perlu kita tambah, kita sama-sama tambah. Saya yang dulu, awak yang dulu, saya tak mau tahu. Saya tak mau tahu. Baik. Kemudian dimensi diri kita yang ketiga ialah diri kita yang kita tak tahu tapi orang lain tahu. Diri kita yang kita tak tahu tapi orang lain tahu. Ini benda yang terselindung. Dia panggil hidden. Ini pun banyak tuan. Lebih lagi kita suami isteri. Ada benda tentang diri kita yang kita tak tahu tapi isteri atau suami kita tahu. Dia macam blind spot lah. Macam kita bawa kereta. Bawa kereta, ada benda yang kita tak nampak tapi orang lain nampak tak? Kan kadang kita tengok sisi ni, kita tengok sisi ni, kita tak nampak sepenuh ya tu. Itu yang boleh accident tu kalau kereta atau motor datang daripada kiri. Jadi dalam hidup kita pun macam tu. Bila kita dah bergaul dekat taman ada diri kita, misalnya saya, ada diri saya yang saya tak tahu tapi tuan-tuan tahu.
Misalnya cara saya bawa motor, cara saya bawa kereta, kita bawa tu, kita tak perasan tu. Rupa gitu, ya Allah, bila lalu di jalan utama tu 50 km per jam speed kita. Orang lalu jalan utama, Pak Din, Adi semua, satu semua dah tahu. Oh, kereta ni lalu. Kereta BPS 177 lalu memang kalau dia speed tu kan. Jadi kita ni kadang-kadang kena terima ada benda dalam hidup kita yang kita tak tahu tapi orang lain tahu sebab orang dah perhati. Jadi kalau ada orang sudi beritahu, kita kena relax dulu, be a good listener. Dengar, oh betul lah, macam tu lah. Dan baikilah. Dan orang yang nak beritahu kita tu sebenarnya orang yang baik lah. Sebab tak semua benda yang kita tak tahu tapi orang semua dah tahu ni, ada orang berani beritahu. Betul tak? Kadang-kadang pasangan hidup kita tak berani beritahu sebab dia kata aku kalau beritahu ni memang dia marah ni, dia marah ni kan. Contoh bau badan kita, bau mulut kita. Kadang-kadang kita tak perasan bau badan kita. Rupanya kita punya badan ni berbau, ketiak kita berbau, tapi kita tak perasan sebab kita dah biasa dah dengan bau tu kan. Tapi orang sembahyang jemaah dengan kita tahu, ya Allah, bila dia angkat takbir, alamak, aku ni nak masuk ke tidak, nak penuh ke tidak sah ni. Kalau aku duduk masuk ni kan, aku sebelah dia ni kan. Bila dia angkat takbir dia, Allahu Akbar, bau lah. Pagi-pagi buta lagi dah bau. Aduh, ramai orang takut nak beritahu. Tapi kalau ada orang boleh beritahu, berani beritahu, makna kena ucap terima kasih. Dia kata, contohlah saya beritahu. Contoh dia kata, Sol, kan, kau bagus suka sembahyang Jumaat, tapi kalau sembahyang subuh aku taubat tak mau berdiri sebelah kau. Kau mandi ke tidak sebelum kau datang sembahyang? Kau gosok gigi ke tidak? Sebab bila kau angkat takbir dia, ketiak kau bau, dengan mulut kau bau. Jangan hangin sebab mungkin dia sanggup nak beritahu. Saya tak kata kat sini lah, kat sini tak ada kes tu tak ada kes tu. Tapi saya pernah sembahyang di satu tempat, tak mau sebut tempat memang kan, saya boleh sahkan lah sebab beberapa kali saya duduk sebelah dia memang ada masalah sikit. Tapi mujahadah je lah. Sampai hari ni saya tak beritahu. Sebab jumpa sekali-sekala, jadi tak apalah. Tapi kalau jumpa kerap tu mungkin beritahu. Baik. Isteri kita tahu tak hidden ni? Ya, diri kita yang kita tak tahu tapi dia tahu. Contoh masa kita tidur. Dia tak tidur lagi. Dia duduk kebas, kita dah tidur dah. Aduh, kita tidur dengan bunyi kita, dengan pusingan kita entah berapa darjah tak tahulah kan. Dengan habis kita tendang bantal peluk ke bantal tak peluk, semua kita tendang. Selimut tak mana kan, kain melekeh. Dia bila kita tidur pakai kain dia risau je. Cepat-cepat dia tutup pintu. Pasal kalau tidak kan ada anak lalu kat pintu, apa yang tak patut nampak pun nampak. Jadi dia beritahu kita, dia kata, bang, abang kalau tidur tu, ya Allah, abang kalau tidur pakai kain, abang tak pun pakai underwear, tak apa, abang ikat kat ujung kain tu. Ada kawan saya masa dulu kami khusus kesedaran Islam kan. Jadi tidur ramai berkemah. Saya tengok brother ni, dia orang Kedah. What ni, dia sebelum tidur dia ikat bucu kain pelekat dia tu kan. Saya pun tanya, Syekh, apa pasal ikat ni? Dia kata, oh saya kalau tidur memang lasak isi. Dia kata, lagi kain tu naik parah pinggang lagi. Jadi dia ikat siap-siap. Oh gitu. Macam mana boleh tahu? Isi dia beritahu. Diri dia yang dia tak tahu tapi isi dia dah tahu. Selamat dia. Ada orang dia ikat kain pelekat dia di ujung tu sebab rupanya masa tidur dia bangun. Apa tu? Mengigau. Ada orang mengigau bercakap kan. Ada orang mengigau dia bangun dia duduk. Ada orang dia mengigau dia bangun dia duduk sekejap lepas tu dia berjalan. Siap pergi sampai dapur. Jadi bila kain pelekat tu diikat, dia boleh tak bangun? Bagaimana? Tak boleh. Bangun jatuh.
Jadi tuan-tuan, dalam hidup ni bila kita dah bergaul, ramai orang dia tahu tentang benda yang terselindung pada diri kita, yang kita tak nampak, kita nampak. Jadi tuan-tuan, benda ni pun sebenarnya kalau ada orang nak beritahu, kita dengar, terima. Oh, macam tu lah, minta maaf, nanti saya baikilah, kan? Tolonglah tegur saya, misalnya. Baik, yang keempat, diri kita yang kita tak tahu dan orang lain juga tak tahu. Banyak. Ini paling banyak ni. Diri kita yang kita tak tahu, orang lain juga tak tahu. Tapi siapa tahu Pak Din? Pak Din, lulus hujan. Yang menjadi rahsia Allah. Tak usah banyaklah ni. Bulu mata kita ada berapa helai? Tak tahu. Boleh kira? Zam, boleh kira tak? Bulu mata ada berapa helai? Tak boleh. Janggut boleh kira tak? Tak boleh. Bulu roma ada liang. Jadi diri kita yang fizikal ni pun kita tak tahu sepenuhnya, orang lain pun tak tahu. Doktor macam mana pakar pun kaji tentang fizikal kita, dia tak tahu semuanya. Ada banyak lagi benda yang menjadi unknown, tidak diketahui oleh siapa-siapa, tapi Allah tahu. Allah tahu. Pemikiran kita rasa kita dah kaji tentang pemikiran, dahsyatlah, dah belajar 4 tahun 5 tahun tentang bagaimana manusia berfikir. Tak ada lah, kan? Ada orang dah tulis buku tentang otak, kan, tentang pemikiran. Dia rasa dia dah tahu semua, dan orang pun dah nobatkan dia sebagai pakar otak, kan? Ada benda yang dia masih lagi tak tahu dan orang lain pun tak tahu. Itu menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh tak beritahu itu semua? Boleh. Tapi Allah beritahu sikit-sikit ikut masa dan keperluan dan ikut kesediaan kita. Jadi kalau kita nak tahu benda yang kita tak tahu, orang tak tahu ni, yang jadi rahsia hanya Allah saja tahu, boleh. Sediakanlah diri kita. Cukupkan syarat-syarat dia, nanti Allah beritahu. Contoh, saya bagi contoh je ni lah. Kata tuan-tuan baca buku, baca buku yang sama. Kita baca kali pertama, kita tahu mungkin 10% dia. Kita faham 10% dia. Baca lagi kali kedua, ayat yang sama kita baca, kita dah faham lagi. Baca lagi. Contoh macam ni lah. Kita baca suratul As. Mula-mula kita setakat tahu, demi masa. Tapi lama-lama kita tahu, masa ni cerita ni apa? Masa ni ada masa di alam roh, masa di alam rahim, masa di alam dunia, masa di alam barzah, masa di alam akhirat. Masa di alam dunia ni singkat je kalau dibandingkan dengan masa di alam akhirat. Kita hidup di dunia ni 65 tahun, sebenarnya tak sampai 1 hari pun ke akhirat. Sebab 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Makin bertambah, makin tambah. Allah akan bagi sedikit. Tapi jangan cerita dekat anak kita. Kau tahu tak, masa di akhirat tu, 1 hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Dia nak kira jam pun dia keliru. 12 jam punya sistem, 24 jam. Jangan beritahu belum masa dia. Itu kadang-kadang ada tuan-tuan guru mengajar kita tu, apa tuan-tuan guru setakat tu je ajar. Setakat tu kan dia cakap lebih-lebih yang dia tahu, kan kita pening kan. Jadi dia beritahu sikit-sikit. Jadi sebenarnya ada banyak lagi benda yang menjadi unknown. Tapi Allah akan beritahu kepada kita mengikut situasi, keperluan dan kesediaan kita. Jadi tuan-tuan, sudut ini pun kalau kita lihat diri kita, ada banyak lagi cerita kan dia. Ada banyak lagi cerita. Jadi insya-Allah saya ulang balik. Yang pertama, diri kita yang kita tahu, orang lain tak tahu. Ini bila kita nak pakai, bila kita nak sembang-sembang dengan orang yang baru kita kenal, besan kita ke, menantu kita ke, jangan sembang luar-luar ni. Kata menantu Pak Din, menantu perempuan kan, dia kerja tak kerja? Kerja. Pak Din dah tahu kan dia kerja kat mana? Sembang bab tu je lah kan. Pergi pejabat, sekarang okey tak? Boleh sampai
on time ke tidak kan. Kita dah tahu dah pejabat dia dekat. Jangan sembang bab yang menjadi rahsia dia, ataupun jangan sembang benda yang masih lagi jadi hidden, dia tak tahu lagi. Tapi kita dah tahu dah, tunggu masa yang sesuai. Misalnya dia dah hidup dengan kita, kita dah tahu dah menantu kita begini-gini, dia tak perasan tau. Tapi kita jangan terus cepat nak beritahu, nanti kecil hati kan. Ataupun besan kita ada benda dia tak perasan diri dia ni. Jadi kita dah nampak dah, tunggu masa yang sesuai. Dan insya-Allah kalau adalah benda-benda yang unknown yang Allah buka sampai kita boleh tahu pun, tak semua kita boleh kongsi dengan orang. Contoh unknown. Ini unknown Kita tahu tak bagaimana rupa Rasulullah? Kawan-kawan kita tahu tak? Imam tahu tak bagaimana rupa Rasulullah? Memang kita baca tentang sirah tu ceritanya macam ni, tapi pernah nampak tak? Tak pernah nampak. Tapi katalah Allah rezekikan kita mimpi jumpa Rasulullah, dah tak payah cerita ke orang. Tak payah cerita ke orang. Tu simpan. Itu the unknown yang Allah. Boleh tak Allah buka tak? Boleh. Allah boleh buka. Tapi kita kena siapkan diri kita lah. Macam mana? Kalau kita memang betul-betul cintakan Rasulullah, memang betul Rasulullah tu di hati kita. Di hati kita. Macam ada seorang perempuan di luar negara tu, dia buka satu perniagaan jual pakaian-pakaian Islam. Kemudian dia didatangi oleh seorang pastor Kristian yang memang niat nak dakwah dia orang. Jadi berbahaslah sampai satu peringkat pastor ni menghina Rasulullah. Dia punya kecintaan pada Rasulullah tu memang tak boleh. Dia kata, kau pergi sekarang. Dia kata, kau boleh cakap apa-apa yang buruk tentang aku, tapi kau jangan cakap macam tu pada Rasulullah. Jadi kalau cinta dah mendalam tu, selawat tak tinggal tiap-tiap hari. Bukan sekali, bukan 10 kali, beribu kali. Dan kalau beribu kali pun jangan cerita dah wah. Kalau selagi celik mata sentiasa berselawat, pasti insya-Allah pasti. Kalau tak mimpi pun dia punya kerinduan tu pasti akan terobat. Mungkin besok dapat pergi umrah boleh, ziarah makam boleh, semayang di raudhah kan. Tu semua unknown yang akan dibuka, simpan tu rahsia. Kata pergi dekat makam Rasulullah, semua orang lalu di tempat yang sama tapi rasa tak sama, betul? Dah tak payah cerita apa kita rasa tu. Ada orang menangis, ada orang tersenyum, ada orang diam kan. Itu semua rahsia-rahsia yang tak sama. Tapi mungkin kita kata tu kita baca kan orang cerita tentang bagaimana dia berjumpa Rasulullah. Kita baik sangka je lah, orang tu cerita mungkin ada sebab. Kita tak tahu apa tapi kalau kita saja-saja cerita, kita takut kita kan bila kita cerita kat orang, Pak Din, malam tadi saya mimpi Rasulullah, terselit nanti, takut terselit, nak kita dilihat sebagai orang hebat. Hebat tu dia ni, boleh mimpi Rasulullah. Kita takut tu. Tapi kalau tuan-tuan guru tu dia cakap, kita baik sangka dia tak ada rasa pun macam tu. Baik tuan-tuan. So yang unknown ni banyak lagi dalam hidup kita. Jadi Allah akan bagi, insya-Allah. Kalau Allah bagi, itu kita kira nikmat yang sangat berharga, yang jangan kita sewenang-wenangnya cerita sini, cerita sana dan sebagainya. Baik. Yang tajuk kecil yang kedua, sempat kita buatlah. Kau apa nak berhenti ni? 9. Jangan Pak Din. Okey. Boleh lagi Malim? Malim kan nama? Okey, tajuk kecil yang kedua ialah
persepsi kita. Selalu orang cakap kehidupan ini adalah satu persepsi, betul? Persepsi ini bahasa dia punya apa? Bahasa akademik, tapi bahasa kita yang mudah ialah bagaimana kita melihat dan menilai sesuatu atau seseorang. Itu dipanggil persepsi. Bagaimana Pak Din melihat dan menilai saya, itu persepsi. Ataupun bagaimana Imam melihat dan menilai Taman Bidara Palma ni, itu satu persepsi. Bagaimana kita melihat dan menilai PMX, apa tu? Perdana Menteri ke-10 kata PMX. X tu Roman 10. Semua tak sama. Tapi kita nak tahu, apa yang mempengaruhi bagaimana kita melihat dan menilai seseorang? Kalau kita faham ni, insya-Allah kita tak bergaduh. Oh, patut aku macam katalah, saya melihat dan menilai taman ni, saya kata, oh taman ni bagus taman ni bagus. Tapi mungkin kita tanya, aku kalau boleh pindah, aku pindah lah. Menyampah aku duduk taman ni. Lebih lagi pengusi persatuan ni, kan? Boleh cakap lah sebab sekarang pengusi persatuan saya. Jangan marah. Pasal apa? Bagaimana seseorang melihat dan menilai sesuatu atau persepsi bergantung pada 4 faktor. Faktor pertama, latar belakang. Latar belakang ni pecah. Latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang tambah satu lagi, politik. Latar belakang keluarga kita sama tak? Tak sama. Orang Kedah lain bentuk keluarga dia, betul? Okey, latar belakang pendidikan tak sama. Siapa lahir tahun 50-an, lagi pula tak sama dengan kita. Saya lahir tahun 61. Ada yang lahir tahun 70-an, ada yang lahir tahun 80-an. Latar belakang pendidikan tak sama. Sebab zaman kita pendidikan tulis pergi sekolah darjah 1 bawa papan hitam. Jadi tulis ABC 1 tu atas papan hitam, lepas tu padam. Buku latihan tak ada. Tu sebab orang dulu kuat apa? Menghafal kuat sebab tulis-tulis padam. Balik rumah mak tanya, tadi kau belajar apa? Kau tulis balik? Tulis buku tak ada. Lepas tu latar belakang apa? Ekonomi. Kita semua, bapak kita dulu bukan macam kita gaji ribu-ribu. Mak bapak kita gaji puluh atau mak saya cikgu gaji masa pension pun gaji baru 600. Bayangkan masa dia mula kerja. Ayah saya askar dulu tak. Nombor tentera dia 4849. Agak gaji berapa? Dia berhenti kopral. Berapa gaji dia? Boleh tak? Berhenti kopral. Tahun saya ayah saya berhenti masa saya darjah 3. Darjah 3 tahun 70 berhenti. Berapa gaji kopral lah? Mam. Tak tahu. Kesian betul lah. Masuk hutan jumpa komunis ambush berapa kali. Kawan dia kena tembak, mati, terburai. Peluru masuk, apa jenis peluru tu? Masuk kecil, keluar besar. Depan mata dia. Dekat Perak kena ambush, kan? Cuma dia punya ajal dia tak sampai, dia kata. Dia duduk kat belakang, torak kena ambush, driver pun bawa laju, jadi terlambung. Dia terlambung, torak lepas, dia saya ingat lagi. Dia kata torak ke depan, abah dah boom jatuh. Dia signal bawa dia. Habis kepala lutut apa semua kan. Jadi cerita latar belakang ekonomi. Kita membesar dengan duit berapa? Pergi sekolah bawa berapa sen? 20 sen.
Saya pergi sekolah paling besar bawa 20 sen. Anak kita pergi sekolah sekarang bawa apa? RM2, RM3. Cucu saya pun kalau mak dia tak sempat bawa bekal, pergi sekolah bawa RM4. Oh. Jadi latar belakang ekonomi tak sama, latar belakang sosial. Dulu kat rumah kita, itulah sosial kita keliling. Tapi sekarang anak kita duduk kat rumah, sosial dia mana? England. Sebab dia boleh masuk media sosial, betul. Kawan kita dulu keliling kampung je, mak kita kenal kawan kita. Ziz, kau nak pergi rumah si Abu? Tak apa, kau jangan pergi rumah Atan. Dah Abu lah, sebab mak kita kenal siapa Abu, siapa Atan. Abu kalau dia anak dia berkawan setakat panjat pokok jambu. Kalau Atan pokok manggil nanti dia panjat. Kan? Tapi sekarang anak kita dia punya lingkungan sosial mana Pak Din? Oh Allah, dunia. Dia ada kawan di Korea, dia ada kawan di Allah. Lepas tu politik. Dulu minta maaf jagalah. Ni kita bukan cakap politik kan, tapi dulu kita punya politik apa? Orang Melayu apa? UMNO lah asalnya. Lepas tu pecah PAS, tapi sekarang orang Melayu apa? Ya Allah, anak kita tu UMNO ada, PAS ada, PKR ada, apa lagi? Bersatu ada, Amanah ada, DAP ada. Lagi apa? Sebut lagi. Apa parti saya dengar? Pejuang ada, muda ada. Aduh, dulu senang bapak kita dia cakap dengan kita, ni nak pilihan raya ni, kau pergi mengundi. Apa ada? Ada 2 pilihan je. Sekarang anak kita nak syarah, dia kata, wah, orang dah bosan lah dengan parti A ni, kan? Daripada PRN lah itu minta kontena tak dapat. Sampai PRU dah lepas dah, kontena tak dapat. Awak nak pilih parti Z pula. Apa kita nak buat? Jadi tuan-tuan, ini faktor pertama, latar belakang pun dah rencam kan. Tu sebab bila kita bercakap satu isu, orang ni cakap macam ni, macam mana? Sebab cara melihat dan menilai tak sama, dipengaruhi oleh latar belakang. Kemudian latar belakang pecah 5. Sebenarnya bukan pecah 5, ada lagi banyak. Kemudian yang kedua, selepas latar belakang ialah pengalaman. Pengalaman kita tak sama. Membesar di kampung Melaka tak sama dengan membesar di kampung Kedah. Dah lah Kedah sempadan dengan Thailand pula tu. Apa nama tempat tu? Betul kan? Orang Kedah ni nak tahu dia sempadan dengan Thailand ke, dia sempadan dengan Kelantan ke, dia sempadan dengan Pulau Pinang ke, dia sempadan dengan Perlis. Semua tu berbeza, betul tak? Orang Kedah dekat Greek tak sama dengan orang Kedah dekat mana tu? Tapah. Tak sama. Orang Kedah Tapah Perak. Betul lah. Jadi, orang Kedah ni dia ada banyak sempadan, banyak sempadan. Membesar kat Melaka. Orang Melaka pantai dengan orang Melaka darat tak sama. Pantai pun nak tahu kau ni pantai mana? Tanjung Pantai Puteri. Dia tak panggil Tanjung tu dia. Kau Pantai Puteri ke, kau Tanjung Bidara ke, kau Pegalang Balak ke, kau Kuala Tinggi, semua tak sama. Tu, orang Teluk Gong dengan orang Pasir Gembu tak sama. Dia punya kahau tu sama-sama panas. Dulu Teluk Gong dengan Tanjung Bidara ni, bila ada kundi kahwin ni, budak-budak muda bergaduh lah. Sebab ada cat kuncak. Cat kuncak tu joget lambak. Dulu kalau Tanjung Bidara, siapa buat je joget lambak dulu, imam akan panggil dan jatuh hukum. Imam kami yang mula-mula dulu, Allah yarham Haji Abdul Karim, dia yang mengasas Mahat Al-Karim tu pondok tu dia asas tu. Panggil, jatuh hukum. Jatuh hukum apa? Kena apa? Sediakan minyak tanah setahun untuk apa masjid. Orang ikut je. Baik. So pengalaman tak sama. Pengalaman belajar, ada sempat belajar sekolah Inggeris. Ada anak kita sekarang dah boleh medium, betul? Ada yang belajar universiti kat dalam negara je, ada belajar luar negara. Luar negara tu pun tengok. Kalau Amerika, kadang-kadang universiti dia kampung ya, jauh tu.
nama je belajar kat mereka. Bila kita tanya kat mana belajar ni, Northern Illinois, Southern Illinois, bukan kat New York pun. Betul? Baik. Pengalaman kerja, saya masuk tentera 4 hari. Pak Din tentera sampai berapa? 21 tahun. 22. Imam lagi kanan 20 24 tahun. Makarman 21. Lepas tu unit tak sama pula. Komando lain. Apa yang apa? Logistik Yang apa? Macam Pak Usop apa dia? Transport. Orang transport lain, orang bomber lain, orang jurutera lain. Itu dalam askar tak sama. Abang Sabtu lain, pentadbiran betul. Cikgu pun pengalaman tak sama. Ada cikgu tadika, ada cikgu sekolah rendah, ada cikgu sekolah menengah, ada cikgu juga. Ada cikgu dekat apa college community, ada cikgu kat politeknik, ada cikgu kat universiti. Kat universiti pun ada cikgu mengajar degree, ada cikgu dia mengajar apa? Master, ada cikgu dia mengajar PhD. Baik tuan, pengalaman tak sama. Ada orang masa kerja duduk dekat apa? Bandaraya. Ada orang nama dia doktor tapi bukan duduk bandaraya, duduk di klinik kesihatan pendalaman tu. Tak sama tuan-tuan. Jadi itu sebab berhati-hati. Bila orang melihat dan menilai sesuatu pasti berbeza dengan kita sebab pengalaman tak sama. Yang faktor ketiga ialah jam tu betul pukul 7:05. Kita berhenti kejap lagi Kita buat 2 tajuk Faktor ketiga ialah kepercayaan. Kepercayaan asasnya bila kita sebut kepercayaan dia sangkut paut dengan agama lah. Ada orang beragama Islam, ada orang beragama lain-lain. Yang Islam pun Masya Allah, dari segi tauhid pun dah pecah. Yang diterima ahli sunnah wal jamaah aja, betul? Kan? Tapi pecah. Saya tak maulah sebut, tapi pecah banyak, kan? Pecah banyak. Ada kalau dulu dia guna istilah apa? Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, tapi sekarang banyak istilah. Tapi adik-beradik Qadariyah lah tu, adik-beradik Jabariyah lah tu, adik-beradik Mujassimah lah tu, adik-beradik Mu'tazilah lah. Mu'tazilah lah. Mu'tazilah. Dia cuma pakai nama baru je, tapi saya tak mau sebutlah apa nak terang panjang pula. Tapi dah lama ada dah tu. Dia claim di Islam dia claim. Orang Qadariyah claim di Islam, orang Jabariyah claim di Islam, orang Mujassimah claim di Islam, orang Mu'tazilah pun claim di Islam. Tapi yang diterima hanya yang menepati ahli sunnah wal jamaah, seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, yang diijma'kan oleh ulama. Okey tuan-tuan, dari segi fiqh, Islam tapi pecah, tapi yang kita terima pakai 4 yang besar ni. Apa dia? Syafi'i, kalau kita Syafi'i lah, Hanafi, Hambali, Maliki. Yang lain-lain, dulu mazhab fiqh ni banyak, tapi akhirnya yang tinggal yang besar, yang berkitab, ada orang yang boleh mengajar, tinggal 4 ya. Tinggal 4 yang besar. Ada orang macam mana orang Aziz? Dia kata kita bab ni kita pakai Syafi'i, bab ni kita pakai Hanafi, bab ni kita pakai Hambali, bab ni kita pakai Maliki. Dia kata boleh. Tapi yang kita tahu dengan syarat engkau memang alim betul 4 mazhab tu. Engkau alim 4 mazhab tu, kau nak pakai mana satu terpulanglah. Tapi kalau setakat tahu sikit-sikit kita pegang satulah. Macam kita pegang Syafi'i, kan? Pegang Syafi'i. Misalnya kalau kita semayang dekat sini, siapa nak jadi imam, Fatihah tu baca tu bagi orang dengar lah. Jangan tiba-tiba habis doa kau, Alhamdulillahirabbil alamin. Dah mula belakang tu, dia ni tak baca bismillah ke? Kan? Walhal dia ikut mazhab lain, dia baca bismillah tapi secara sir dia. Tapi kalau kita pergi dekat Mekah, ada dengar bismillah? Tak dengar kan? Dia pakai mazhab apa? Hambali.
kan? Bali. Tapi kalau dia datang kat sini dia kena bacalah bagi dengar. Imam Syafi'i dia bila pergi ke tempat Hanafi dia ikut cara Hanafi, betul? Hormat. Orang kita yang ikut jemaah tabligh. Jemaah tabligh tu diasaskan di apa? Di India. Dia mazhab lain bukan Syafi'i. Jadi bila dia dah duduk India 4 bulan, kadang-kadang dia bawa balik kat sini, kan? Dia dengar kat sana azan Allah, dia pun Allah kat sini. Orang tu tak boleh sebut macam kita. Kita boleh sebut dengan lebih sempurna Allah, sebut Allah lah. Ni cerita dulu-dulu. Dulu-dulu ada orang ikut jemaah tabligh, dia pun balik azan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pasal apa pula Allah ni, siapa yang azan? Rupa dah tersilap faham. Ingat memang orang daripada India atau Bangladesh lah. Itu kita kena terima lah. Baik. So, kepercayaan dari segi tasawuf, ada orang tak, dia kata tasawuf ni tak payah. Kan? Banyak orang yang tasawuf ni dia kaitkan dengan orang tarikat lah. Dia kata tarikat ni banyak tersasar. Masya Allah. Yang tersasar tu bukan tasawuf lah. Yang tersasar tu bukan tarikat yang benar lah. Kalau tasawuf yang benar, tarikat yang benar, pasti dia bermanfaat untuk kita. Ajaran batinnya itu bukan tasawuf, itu bukan tarikat, kan? Kalau betul tasawuf atau tarikat, kalau kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali ya, insya-Allah tak ada masalah. Tiga ni tak boleh pisah dalam kepercayaan agama kita. Ini tauhid yang benar, fiqh yang benar, tasawuf yang benar, insya-Allah. Ini pun dah pecah kan? Rasulullah kata kita akan pecah pada 73. Dah ada tak 73 tu? Dah ada dah. Dah ada dah. Jadi yang selamat hanya satu dia, ahli sunnah wal jamaah. Macam mana nak tahu selamat? Mesti belajar. Mesti belajar dan cari guru. Dan kalau kita dah terima orang tu sebagai guru, dia tegur kita, terima. Ini kadang-kadang kita belajar dengan orang tu, tiba orang tu tegur, ustaz macam tahu semua. Kita kata gitu. Contoh banyak cerita. Ni, kita belajar mengaji kan? Kat sini dia tak buat betul one to one tu. Kalau buat one to one, kita belajar kat sini, belajar tajwid, kita belajar macam dalam bentuk kuliah lagi kan, umum. Kalau baca pun semua baca serentak, tak tahu siapa yang buat salah sebenarnya. Ustaz cuma tegur je. Okey, tebalkan ra tu sebab baris atas, tebalkan kan, keluarkan angin, ha. Tapi tak tahu siapa yang salah. Sebenarnya kalau betul-betul nak perbaiki tajwid kita, mesti menghadap betul one to one. Baca balik daripada Fatihah. Jadi insya-Allah kepercayaan pun ada isu. Jadi itu sebab cara melihat dan menilai tanaman. Dan yang keempat, nilai. Nilai yang kita pegang, ni dia merentas kepercayaan agama. Misalnya nilai yang baik, hormat siapa saja tanpa perlu tahu pangkat dia. Tapi dalam kehidupan kita kadang ada orang jumpa, dia tahu kita Tan Sri, dulu tak hormat, tapi dulu dia tak hormat, katalah Lim Kit Siang. Tapi sekarang dah tahu Lim Kit Siang ada Tan Sri, jumpa Tan Sri. Dulu Lim Kit Siang lalu belagak. Tapi Tan Sri. Tunggu tahu dia ni Tan Sri ke, dia ni Tun ke, Datuk berhormat. Itu tak betul. Itu nilai yang salah. Kita tak perlu tahu pun dia ada Datuk ke, Datuk Seri, dia ada PhD ke, dia kaya ke, tak perlu tahu. Asal saja dia manusia, hormatlah. Bahkan tak perlu tahu dia agama apa pun lagi, hormat je. Kita jumpa seorang Cina, tak tahu dia ni Islam ke, Kristian ke, Hindu ke, Buddhis, hormat je, pakcik, uncle, aunty. Pergi kedai Cina, hormat je lah. Hormat je, sebab dia lebih tua daripada kita, lebih tua dia. Ataupun budak-budak yang lebih muda, kita sayangi. Jadi tanpa perlu tahu apa status ekonomi dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, itulah nilai yang patut ada. Tapi kan berbeza nilai. Ada orang kita jumpa Aziz, dia hormat kalau dia tahu kau pakai kereta apa. Kau Proton Saga yang first edition tu, alah maaf.
Dia tengok dari jauh kita bawa Mercedes motor belakang. Kita, siapa datang tau? Rupa driver dia. Bos tak ada dalam kereta tu. Bos view, tepi. Driver dah ketawa dah. Tingkap tinted. Keluar, driver keluar. Dia kata, YB ada ke? YB tak datang lagi. YB naik motor kapcai, pakai pula undercover punya. Ni motor pakai Indo. Saya pernah kena, tuan-tuan. Tapi tak mau cerita lah. Saya hari itu dijemput di sebuah negeri oleh beberapa jabatan. Dia ada program besar kat negeri itu. 3 jabatan bergabung jemput saya sebagai penceramah utama. Saya berceramah sebelum dia punya ketua negeri. Ketua negeri kalau Melaka ketua menteri lah. Saya tak mau sebut dia ketua menteri ke menteri besar. Masa tu saya diberi tempat hotel hebat lah. Nak datang jemput pakai kereta rasmi. Saya kata tak mahu lah, saya datang pakai kereta saya. Saya bawa Proton perdana saya tu. Tapi masa tu cat dia lusuh. tak cat dia macam apa, badan orang kena panau lah. Jadi saya bawa tu. Pagi lagi saya bergerak, saya pun masuk main gate. Dia ada parking awam, ada parking VVIP. VVIP ada parking VIP, ada parking VVIP. Saya patut parking kat mana Pak Din? 2V, VVIP. Waktu saya pun nak masuk lah. Jaga tak bagi. Kat mana dia tunjuk? Parking awam tu. Dia kata, saya tak turun tingkap, saya buat belakang. Kan, saya seorang masa tu. Tak ada penumpang. Driver dia kan takkan dia penceramah utama ni. Lepas tu saya bukan jenis pakai blazer. Saya jenis pakai baju selapis macam tu yang saya selalu pakai. Saya kata macam tu. Lalu saya kata, dia kata parking sana. Semua saya parking sana. Sini VVIP. Saya kata, ya saya parking sini. Dia pun terkejut. Saya tunjuk surat. Tengok tapi jangan marah dia lah. Masuk parking memang sebelah kereta semua kereta mewah je. Kena ada driver. Saya parking zam. Parking. Lepas tu dia datang, dia kata minta maaf tuan. Saya kata tak apa. Saya faham. Parking. Lepas tu masuk. Sepatut saya sampai tu dia orang kena bawa saya ke holding room. Kan? Bilik menunggu. Dah ada apa tu? Kat holding room ada apa Malim? Ada semua jenis makanan ringan untuk breakfast lah. Saya tak mau masuk. Saya pergi melawat bus tu. Waktu agaknya ceramah dah nak start pukul 8 masa tu. Lagi 15 minit tu pun saya tak naik ke atas. Dia punya person in charge, apa dia panggil apa, PIC kan, call. Dia kata, tuan ada kat mana? Saya kata dah ada kat sini lah. Tuan baru sampai ke? Lama dah sampai. Kat mana? Dia kata, saya dekat bawah ni, dekat bus. Dia pun turun. Tadi saya pergi bus tu, orang menerang lah. Dia ingat saya pelawat apa parent ke. Waktu datang, dia orang tahu yang datang tu siapa. Jadi budak-budak tu, adalah bus tu, ada yang layan saya, ada yang tak layan. Sebab pakcik ni banyak tanya. Kan? Tapi tak ada pun sebut nak daftar anak ke apa untuk belajar kat tempat kami. Bus tu bus pameran universiti lah. Waktu bila datang person in charge tu, dia ni siapa? Masuk holding room. Orang dah tahu lah siapa kita. Dia buka pintu. Siapa? Ada orang buka pintu tak? Ada bang, buka pintu. Ada orang tunjuk sila duduk. Bukan aku tak tahu nak duduk kat situ. Lepas tu masuk dewan. Masuk dewan nak ceramah. Ni semua dah penuh ni. Saya duduk, saya kata tak apa, pergi depan tu, saya nak duduk belakang. Sebab saya nak duduk belakang, saya nak tengok tu yang nak dengar ceramah saya tu. Jadi kemudian dijemput lah, pengacara jemput jalan ramai lah yang saya jumpa tadi, buat tak tahu je kan. Tapi bila tengok penceramah, jadi tuan-tuan tak perlulah gitu, betul. Hormat je lah, lebih lagi orang tu kita tengok janggut pun dah putih, betul. Ada tua, tapi ada orang nilai dia masalah. Dia hanya hormat bila dia tahu pangkat kau, dia tahu pendidikan kau, dia tahu ekonomi kau, dia tahu. Tak betul loh. Betul? Jadi 4 perkara ni mempengaruhi persepsi seseorang. Bagaimana seseorang melihat dan menilai. Itu sebab kita jangan pening kepala. Kita kata,
Pasal apa dia macam ni? Cek latar belakang dia, cek pengalaman dia, cek kepercayaan dia, cek nilai dia. Itu sebab dia macam tu. Ada orang nilai dia bermasalah. Dia hanya hargai makanan tu kalau sedap je, air tu kalau sedap je. Minum tak sedap, dia sembuh. Masalah orang ni. Kalau tak sedap pun kau ambil slow-slow, kan? Buang. Tak ada adab langsung, kan? Makan ni, kata kita makan kat kedai, sekali dia buat air Nescafe tu pahit. Dah, jangan pergi sembuh pada bawah. Aduh. Mari sini, air Nescafe ke air apa kau ni? Jangan. Minum pahit. Dah, tak payah minum. Lepas tu, pergilah cari. Saya ada pernah minum satu restoran. Alamak, sampai sekarang saya tak masuk dah restoran tu. Kedai lah. Saya makan kat meja ni dengan keluarga. Kat tepi tu ada sinki Bang Aziz. Jadi brother ni, dia dah sudah makan, dia pergi kat sini tu. Ya Allah. Kau kahak ni aku tengah suap ni kan. Nilai bermasalah. Kan? Kalau kau nak kahak pun, kalau ada sekali tu saya dia siap. Banyak lah kita. Jadi diam je lah. Sebab tak semua benda kita kena bersuara, sebab nanti pecah apa ukhuwah kan. Jumpa saya diam. Tapi mengapa berbeza? Sebab latar belakang tak sama, pengalaman tak sama, kepercayaan tak sama, nilai. Dia punya nilai tak kisah mungkin. Entah, inguh-inguh aku. Dah nak meleleh dah, aku embuh je lah kat itu. Kahak dah tak tersedak lah, betul. Ada satu peristiwa, saya hantar kapal terbang ni, nak habis dah. Kita kan bila sesama, kadang-kadang sesama tu keluar mama, keluar depan, kiri kanan kita orang tak kenal. Saya segan lah nak tu. Kalau ada hinggau pun saya segan nak embus, kan? Atas kapal terbang kalau nak embus kat situ, kuat ke sebelah. Cuba. Jadi nak pergi dekat tandas, orang dah menunggu. Dah buat apa? Telan. Telan. Najis ke? Tak najis. Betul? Tak najis. Telan je lah. Pasal apa? Mungkin kita rasa akan mengganggu orang tu kan. Adab. Jadi ada orang nilai dia hancur. Jadi itu sebab kita kena faham. Kalau kita faham, kita boleh bertolak ansur, insya-Allah banyak benda selesai. Dan kalau boleh kita bantu dia, nasihat dia sikit demi sikit. Baik tuan-tuan. Ada 2 tajuk kecil lagi. Insya-Allah kalau panjang umur bulan depan kita sambung. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dia apa yang saya sampaikan tu boleh kita praktis dalam kehidupan kita. Kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.